Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Tak kira bila Puan Pesyarah lihat video kami ni. Baik, pada hari ini saya dan juga rakan-rakan akan membentangkan kepada semua bahawa satu grup assignment, grup pembentangan bagi subjek UFF 1006 Management Accounting and Costing bagi tajuk untuk kami punya projek lah. Jadi pada assignment kali ini kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu yang pertama diri saya sendiri, Muhammad Safwan Hafiz, selaku ketua kumpulan dan juga penyelaras pembentangan, dibantu oleh 3 rakan saya, iaitu Cik Nur Ashikin dan Encik Bu Jamin dan juga Encik Nik Muhammad Aizuddin lah. Jadi kami berempat telah menyediakan kertas pembentangan dan seterusnya memindahkan kertas pembentangan tersebut dalam bentuk pembentangan lah. Jadi kami berempat akan membentangkan 7 perkara. 7 perkara yang akan merangkumi daripada pengenalan, yang keduanya direct material, ketiga direct labor dan expenses, 4 overhead, cost of goods manufactured statement, markups and selling price, dan juga yang terakhir conclusion lah. Jadi kami bahagikan 4 orang kami ini akan membentangkan certain parts yang mana yang berkaitan untuk pemahaman dan juga amatan semua saudara-saudari pendengar lah. Baik, saya mulakan. Untuk memulakan yang pertama, untuk bahagian introduction, saya akan membentangkan, dan mana dalam introduction ni saya akan membentangkan berkenaan dengan business background. Yang kedua, logo dan juga slogan. Dan yang ketiga, di mana kami beroperasi. Yang keempat, siapakah ahli di sebalik bisnes kami ini, dan juga apakah produk yang kami tawarkan lah. Jadi yang pertamanya, business background. Okay, apa nama company kami? Kami syarikat yang tidaklah besar, tidaklah kecil. Frostkiss Enterprise adalah syarikat yang berlesen dan juga berdaftar di bawah Kementerian Kewangan MOF bagi section Food and Beverage F&B di bawah SME Enterprises lah. Kami berlokasinya di Shah Alam, Selangor, yang mana di sekitar Shah Alam ni kami adalah salah satu jenama aiskrim terkemuka lah locally. Baik, dengan logo seperti yang tertera, Frostkiss Taste It, Experience It. Jadi kita mengharapkan orang datang dan juga beli aiskrim kami merasai dan juga akan datang kembali. Itu adalah vision dan misi Frostkiss lah. Baik, seperti yang saya maklumkan tadi, kita terletak di Shah Alam, iaitu lebih tepat lagi di section U13/52 Setia Alam, Selangor, yang mana di sini populasinya pelbagai. Ada mall besar, City Mall dan juga Lulu Hypermarket, yang mana kita di sini ada juga jabatan kerajaan yang kita harapkan market itu ada. Jadi lokasi ini dipilih berdasarkan sebab-sebab atau faktor-faktor berikut, dan kami beroperasi dari jam 10 pagi sehingga jam 10 malam, 12 jam sehari setiap hari, tanpa rehat lah, dengan harapan bisnes okey. Baik, seterusnya, siapakah tulang belakang ataupun integral members bagi Frostkiss Enterprise? Okey, Frostkiss diilhamkan ataupun ditubuhkan oleh Cik Bu Jamin dan juga kawan baiknya, Cik Nur Ashikin, yang mana kedua-dua ni adalah aiskrim lover. Biasalah perempuan suka aiskrim. So, which is menjadi triggered idea yang mana dijemput sekali Cik Nik Muhammad Aizuddin selaku yang kata dalam situasi ini adalah seorang businessman yang merupakan financial founder lah kepada projek ini, yang mana mereka bertiga ni adalah rakan lah. Jadi dan dijemput
saya sebagai marketing officer untuk mempromosikan selaku pegawai yang bertanggungjawab untuk mempromosikan produk-produk Frostkis ke luar lah. Mana kita nak tarik pelanggan, macam mana kita nak promote dan macam mana kita nak offer lah. Salah satu caranya, yes, flyers dan juga kita ada kedai. Yang keduanya, kita juga beroperasi dalam online merchant lah. Maksudnya dalam kes sekarang ini Foodpanda, GrabFood, Shopee Food tengah hot. Jadi itu adalah salah satu operation, saluran operation kami lah. Yang mana dalam ini kami juga menggajikan 8 orang pekerja, iaitu terdiri daripada 4 store helper, yang mana store helper ni berfungsi sebagai stock in, stock out, dan juga yang menguruskan hal-hal berkaitan store secara bergilir, dan juga 3 orang kitchen helper. Kitchen helper ni ini adalah direct labor yang kita hire sebagai orang yang bertanggungjawab untuk mendapatkan ataupun membuat produk aiskrim kami lah. Dan juga seorang marketing officer come dispatcher. Maknanya selain daripada saya, operation marketing officer, saya juga ada seorang marketing officer lain, yang mana beliau juga dispatcher ni kita lebih kepada bahasa semasa ni kita panggil COD person lah. Maknanya apa-apa order yang kita ada perlukan penghantaran, dan marketing officer ni akan bertanggungjawab lah. Baik. Seterusnya adalah kita pergi kepada product variation. Okey, ini apa benda ni? Apa product variation ni? Ini adalah produk yang kami tawarkan di kedai lah. Jadi kami ada mostly ini adalah famous product, iaitu creamy vanilla frozen yogurt, blueberry basil, mango lassi. Kita faham mango, blueberry dan juga vanilla ini adalah produk-produk biasa yang kita biasa dengar lah. Tapi signature produk kami, signature aiskrim kami, strawberry, biasa kita dengar, memang biasa. Cumanya apa strawberry yang berbezanya adalah kita ada strawberry rhubarb. Strawberry rhubarb frozen yogurt. Yang ini kita ada seperti dalam gambar, puan dan juga para pendengar dan juga yang sedang lihat video ni, boleh you all boleh tengok pada gambar yang kedua di sebelah kanan, yang mana ada di atas tu ada macam satu sayur seleri lah. Yang itu adalah secret ingredient kami lah, yang mana kita blend bersama dengan strawberry untuk dapatkan rasa lemak dan juga sebab strawberry masam, so rhubarb ni dia macam counter sikit. Dan itu rahsia kami lah. Ini signature produk kita. Baik. Saya pergi kepada direct material. Okay, kita dah tahu tadi signature produk kami. Jadi itu adalah produk yang kami akan bawa dalam pembentangan ini, yes, strawberry rhubarb, yang mana kita akan bawa. Okay, apakah kita akan tengok direct materials, apakah raw ingredients dia dan apakah non raw ingredient, dan juga bagaimana lupa ataupun final product dia nantilah. Baik, seperti yang tertera di skrin, raw ingredients kita ada. Ini adalah portion untuk 8 cup. Sebab biasalah kalau kita buat aiskrim ni, satu kata kita susah nak dapat satu sukatan untuk satu aiskrim. So kita selalunya, ataupun mana-mana kedai aiskrim sekalipun, satu produk ataupun satu batch tu dia akan dapat berapa produk. So dalam kes kami ni, dalam seperti tertera di skrin, ini merujuk kepada satu produk batch yang boleh menghasilkan 8 serving cup lah. Okey, serving cup ni berapa dia punya sukatan. Okey, satu cup kita menggunakan 150 ml isi padu untuk aiskrim lah. Jadi dalam kes kami ni, strawberry rhubarb ni, kita ada yogurt 2% reduced fat Greek style yogurt, ada half and half milk. Biasalah kita nak buat aiskrim kena ada yogurt, kena ada susu, kita kena ada gula, kita kena ada sirap. Kita untuk ni kita kena ada vanilla extract. Kita ada juga garam kosher lah. Garam kosher ni dia berbeza sikit dengan garam biasa, yang mana garam biasa kalau kita tengok kita masak biasa dia sedikit halus, fine. Cumanya untuk kosher salt ni dia sedikit besar, bersaiz besar daripada biasa lah. Yang mana sesuai untuk buat aiskrim lah.
Dia tak masam, dia tak masin, sorry, jangan risau. Semua just nice. Okay, main ingredients dia adalah strawberry lah, sebab kita buat aiskrim strawberry. So fresh strawberry is the main star dalam cerita aiskrim ni. Seterusnya finely chopped rhubarb. Dua-dua ni mainkan peranan lah, maknanya kita tak ada dua ni tak jalan produk ni. Begitu je kerana strawberry topping. Jadi ketiga-tiga ni adalah star of the show lah, kalau kita boleh katakan. Baik, apakah non-raw? Non-raw ni kita boleh kategorikan sebagai bukan barang mentah, tetapi diperlukan di dalam aiskrim tu, iaitu yang pertamanya ialah macam mana kita nak letak aiskrim tu kalau tak ada cup tu. Jadi inilah yang saya maklumkan tadi, 150 ml ataupun bersamaan dengan 5 ounce aiskrim yang kita perlukan satu cup. Kita perlukan cup lah. Dan juga bila dah ada cup kena ada sudunya lah. Jadi raw dan juga non-raw ini adalah membentuk satu direct material yang diperlukan untuk menjadikan aiskrim kami lah. Dan ini adalah final produk kami. Seperti yang tertera di dalam skrin, Frosties Strawberry Rhubarb Frozen Yogurt Ice Cream. Nampak menarik? Boleh datang cuba. Baik, untuk pembentangan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk next slide. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Nik Muhammad Azzuddin. Saya akan menerangkan tentang direct labor. Okey, what is a direct labor? Cara senangnya untuk ditafsirkan, direct labor ni ialah buruh yang terlibat secara langsung dalam sesuatu pengeluaran syarikat tersebut. Okey, sebagai contohnya, operator pengeluaran. Seterusnya, total direct labor cost exceed wages. It also include payroll tax, company paid medical, life, workers company, lepas tu pension payment and other benefits. Okey, slide seterusnya saya akan menerangkan tentang bajet direct labor lah untuk tahun 2022 lah. Okey, starting dengan 1 Mei 2022 tahun 2022 ni, company kita akan tingkatkan lah gaji minimum daripada 1,200 kepada 1,500 kepada pekerja kita orang. So, sebagaimana yang telah disetujui oleh Kerajaan Malaysia, Kerajaan telah bersetuju untuk meningkatkan gaji pekerja yang ada di Malaysia ni pada 1,200 kepada 1,500. Oleh itu, syarikat kami kena ikutlah yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Lepas tu, dekat sini kita boleh tengoklah di company kami ni ada 12 orang pekerja. So, starting sekali dengan Bojami, iaitu co-founder, dibayar gaji sebanyak 2,580 dan diikuti Nur Ashikin binti Semen, iaitu co-founder, sama juga gaji dibayar dengan 2,580. So, seterusnya dibayar kepada Nik Muhammad Azzuddin sebanyak 2,380 dan kepada Safwan Hafiz bin Mat Razi, iaitu Chief Marketing, sebanyak 2,200. Okey, seterusnya dekat bawah tu kita boleh tengoklah company kita orang mempunyai 4 orang storekeeper, iaitu seorang storekeeper yang senior, lepas tu diikuti dengan 3 kitchen helper dan seorang marketing officer. Okey, so jumlah keseluruhan gaji untuk bulan tersebut ialah sebanyak RM RM22,570. Okey, pada slide ni saya akan menerangkan tentang cost per day lah yang dikeluarkan oleh syarikat untuk bayar kepada labor yang bekerja. Okey, sebagaimana yang kita tahu, syarikat kami ni bermula daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. So, total waktu bekerja tu 12 jam. Waktu bekerja sebenarnya antara 9 jam ya, tapi 3 jam lebih tu dikira overtime lah. So, kita orang akan bayar overtime kepada pekerja tersebut. Okey, so dalam masa sehari tu, company kami ni boleh mengeluarkan sebanyak 240 cup aiskrim dalam masa 12 jam. So, total aiskrim yang boleh dihasilkan oleh company kami ni dalam masa sebulan tu antara 5,280.
Okey, so seterusnya saya akan menerangkanlah tentang direct labor per aiskrim lah. Okey, dekat yang atas sekali tu kita boleh tengoklah sebanyak 20 cup aiskrim boleh dikeluarkan oleh company kami dalam masa 1 jam. Okey, kenapa 20 cup? Sebab satu cup aiskrim tu boleh dikeluarkan dalam masa tempoh 3 minit. Okey, so kita boleh total lah situ dalam masa 3 minit darat dengan dalam masa 30 minit pula dah. Dalam masa 60 minit 1 jam tu bahagi kepada 3 minit. So dia akan keluar kepada 20 cup per jam. Okey, so seterusnya kita boleh tengok situ total hour work per day selama 9 jam. So seterusnya kita akan tengok waktu OT-nya 3 jam. 3 jam OT ni sebabnya company kami ni bermula daripada 10 pagi hingga 10 malam. So total kerja tu 12 jam. Kerja yang katakanlah kerja betul lah. Seseorang tu selama 9 jam, tetapi pekerja diberikan selama 3 jam untuk buat OT. Lebih kurang macam tu lah. Okay, seterusnya kita akan tengok lah sebanyak macam saya terangkan tadi, dalam masa sehari company kita orang ni boleh mengeluarkan sebanyak 240 cup aiskrim. Seterusnya kita akan tengok kepada direct labor per hour lah. Okey, direct labor per hour ni kita orang bayar kepada senior kitchen sebanyak RM9.34 satu jam. Seterusnya kita orang bayar kepada 2 orang kitchen helper sebanyak RM15.14 satu jam. So tu 2 orang. Kalau seorang tu dalam kira RM7.07 lah untuk kitchen helper lah. Seterusnya kepada direct labor seterusnya total direct labor untuk sejam kerja tu ialah RM16.91. Tu kira senior kitchen dengan helper seorang. So jumlah dia tu RM16.91. Okay, so seterusnya apabila campur antara senior kitchen dengan 2 orang kitchen helper tu, dia akan keluar antara harganya RM24.68 satu jam. So kita company kita orang ni bayar sebanyak RM24.68 kepada 3 orang staff tadilah, sebab dia tu terlibat secara langsung dalam pembuatan aiskrim. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana gaji itu dibayar kepada pekerja. Okey, kita boleh tengok kat skrin tu dia ada daily rate dan hour rate. Okey, daily rate ni maksudnya bagaimana gaji tu dibayar kepada pekerja jika diikut hari. Lepas tu pada hour rate ni pula bagaimana kerja tu dibayar melalui, kalau orang katakan pekerja tu bekerja melalui jam. Okey, this method ni for senior store helper, senior kitchen helper dan marketing officer. Okey, so dekat slide ni kita boleh tengoklah gaji tentang senior kitchen helper. Okey, first tu saya akan menerangkan tentang daily rate lah, berapa dia akan dapat dalam masa sehari. Okey, maksudnya dia bekerja selama 22 hari. So total gaji dibayar kepada dia sebanyak 1,850. Kiranya 1,850 tu dibahagi kepada 22 hari bekerja. So sehari dia akan dapat dalam RM84.9. Tu kira hari. Kalau kira hour rate pula, cara dia ialah daily rate bagi working hour. So maksud dia berapa dia dapat sehari dan berapa jam dia kerja. Kat situ kita boleh tengok dia dapat dalam masa sehari tu RM84.9 dan dibahagi kepada 9 jam dia bekerja. So 1 jam dia bekerja dia akan dapat RM9.34. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang overtime payment. Okey, overtime payment ni kita akan bayar berdasarkan rate per hour. Maksudnya kita bayar ni
berdasarkan berapa je dia kerja dan bagaimana dia dibayar. Okey, dekat situ kita tengok cara syarikat kami bayar OT ialah berdasarkan kepada gaji bulanan, monthly wages, darab dengan 0.0472, lepas tu darabkan dengan OT hour. Berapa je dia buat OT. Okey, sebagai contohnya, kitchen helper dia buat OT selama 30 jam. Okey, kiranya gaji bulan dia 1,500 darab dengan 0.0472 darab dengan 30 jam OT yang dia buat pada bulan tersebut. So, jumlah OT yang dia dapat pada bulan tersebut ialah RM212.40. Okey, seterusnya ialah tentang sales bonus scheme. Okey, sales bonus scheme ni syarikat kita orang bayar based on commission based scheme lah. So, dekat situ kita boleh tengok lah bagaimana cara pengiraannya lah yang dibayar oleh syarikat kami. Okay, first tu kita tengok dia dibayar berdasarkan monthly sale. Lepas tu darab dengan 5% commission yang telah ditetapkan oleh syarikat. Lepas tu tambah pula dengan total aiskrim yang dijual pada bulan tersebut dan darab dengan harga 20 sen. Sebagai contohnya, kita boleh tengok kat situ Encik Safwan telah berjaya menjual aiskrim pada bulan tersebut sebanyak 1,087 cup. Dan amount tersebut ialah RM14,022.30. So, cara nak kira kita tengok kat situ. RM14,022.30 tu darab dengan 5% yang telah ditetapkan. 5% tu commission rate lah. Lepas tu tambah dengan berapa aiskrim yang telah berjaya jual oleh Encik Safwan. Encik Safwan telah berjaya menjual aiskrim sebanyak 1,087 cup dan didarabkan dengan nilai 20 sen. So, total keseluruhan yang Encik Safwan dapat pada bulan tersebut, komisionnya ialah RM918.52. Okey, slide yang seterusnya ialah tentang direct expenses. Okey, sebagaimana kita tahu, direct expenses ni ialah perbelanjaan yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran sesuatu barang. Okey, oleh itu dekat slide tu kita boleh tengoklah antara direct expenses yang terlibat dalam syarikat kami. Antaranya ialah product material, iaitu machinery, mesin yang digunakan oleh company kami untuk mengeluarkan aiskrim. Seterusnya ialah freight to and from a factory dan client billable labor dan yang last sekali ialah manufacturing input. Itu antara 4 direct expenses yang terlibat dalam syarikat kami. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Ashkin bin Ismail. My number metric is 2040 and I will present about overhead costs. So, this is introduction for overhead costs. As you know, operating expenditure or overhead are expenses associated with running a firm that cannot be directly related to development. So, the cost a company incurs to continue operation regardless of its level of success, and also costs on a company income statement that are not directly tied of manufacturing, selling. So, we have three categories of overhead costs. The first one is fixed, the second one is variable, and then the third one is semi-variable. So for the fixed cost, the sum every month, such as rent, and then for variable costs, depends on the level of business activity increase or decrease. So for the semi-variables also, we have those that are incurred independently of the degree company activity. So we have shop rental. For the monthly rate for 840 square feet store, we have 2,000 per month. And then for the overhead rental cost, we have 640 square feet. And for the count is 2,000 minus 200 divisions 840 multiply 2,000, and also we got the answer is
1,523.80. So the next is utility bills. The first one is TNB bill. We have 640 square feet and 1,670 kilowatt, and we got 833 ringgit 30 cent. So the next is water bill. We also got 640 square feet and 22,857 liters, and we got 160 ringgit. And for unified bills, we have 800 megabyte for business package, and for the per month, we got 349 ringgit. And the next is machine depreciation. We usage on 1.5 years, and depreciation per month is 75 ringgit. So we can count which for founders and co-founders. For daily rate, 2,580 ringgit multiply 2, and then you got the answer, and then you division for 22 days, and you got 235 ringgit 55 per day. So for our rate, we got 234 ringgit 55 division 9 hours per day. So we got 26 per hour for 2 person, and for 1 person we got 30 ringgit 3 per hour. So we can also count with chief financial officer. For daily rate, we got 2,380 ringgit division 22 days, and we got 108 ringgit 80 cent per day. So for our rate, we got 108 ringgit 80 cent division 9 hours per day, and we got 12 ringgit per hour. And for chief marketing officers, we got daily rate 2,200 ringgit division 22 days, and we got 100 per day. And per hour rate 77 ringgit 27 cent division 9 hours per day, and we got 11 ringgit 11 cent per hour. So the next is, the last one is, we can count with marketing officer. So for daily rate, we got 1,700 division 20 days, and we got 77 ringgit 27 cent per day. So the last one is our rate. We got 77 ringgit 27 cent per 9 hours day. We got 8 ringgit 59 cent per hour. So this is only can say for you how to count our daily rate and hour rate and about our heat cost. That's all from me. Thank you. Good day to you, madam. My name is Biryani. Metric number is UFF 2048. First, I'm going to show you the cost of goods manufactured. Before we move to our statement, I will explain about what is COGM in short. COGM is defined the total production cost of a product. So it is a phrase used in management accounting that refers to a schedule or statement that displays a company overall production expenses over a certain time period. So anything cost that directly or indirectly involved in production will be added together and recorded in COGM.
And usually manufacturing companies should also prepare balance sheet, income statement, and COGM statement. Okay, now we move on to our statement slide. First, we look at the prime cost. Our direct material, which is yogurt, milk, sugar, and so on. The purchase cost is 4,391 ringgit. And why we don't have the closing of direct material? It is because of our target is to ensure that our ingredients are fresh. So we don't have so we have professional measurement to make sure that there is no waste and the problem with expired ingredient. So our total material consumption is only 4,391. And direct labor here we will just show that the salary of production staff, which is 11,130 ringgit, and kitchen helper too has done 30 hours overtime at the end of the month. So here we will also show that the extra overtime payment is 212 ringgit and 40 cents. Last direct expenses, which is our special ice cream machine. Total price is 9,000. So to get the price cost is direct material plus direct labor plus direct expenses equal to the final amount 24,703 ringgit and 40 cents. Next part is manufacturing overhead, which is electricity, water, store rental, depreciation for our special machine per month, and the wages from founder, co-founder, CFO, CMO, and marketing officer. All plus together we will get the total manufacturing overhead amount, which is 40,032 ringgit and 30 cents. Next, the reason of why here no showing opening and closing work in progress amount is because our business is just started. So there is no figure shows here, and why we don't have the closing WIP is because our efficiency is pretty good. All the product is finished at the end of March, so there is no figure showing at the closing work in progress. Then to get the total of COGM is use the prime cost plus the total manufacturing overhead, which will get the amount 38,765 ringgit and 53 cents, which is our cost of one strawberry yogurt, frozen yogurt is 7 ringgit 80 cents. Okay, now how I get this figure is we should use the total COGM to divide by 5,400 units. Then we can get the unit price. Here we can see that we don't have finished goods inventory. It is also because we need to ensure our freshness purpose. And also one of the benefits to become staff is that we provide our staff free ice cream. Last, we move on to our income statement. Yes, all the cost of production will be transferred to income statement account in cost of goods sold part. It is a report that shows how much revenue flows is earned over this specific time period. The figure of total sales is 65,000, then we take from just now the figure of 38,765 ringgit and 53 cents to minus 8. We will get the gross profit 26,234 ringgit and 47 cents.
Before we get our net profit of this specific time period, we still need to minus our expenses, which is electricity bill, water bill, and other than production fees. And sales bonus from Mr. Safwan, which is our chief marketing officer, who have achieved a very good sales for our company at the last month. Cost his enterprise about 9,980 ringgit and 52 cents for him. And after minus all of this, then we finally know the net profit, which is 20,465 ringgit and 95 cents earned for this specific period. Next, I will also explain the markup and selling price. Selling price is mentioned and analyzed above. By now, we all know that the basic cost per unit for 1 hour signature ice cream was 7.18 cents. To achieve a monthly target of 5,400 cups of ice cream and total sales of 65,000 in sales value, the minimum selling cost will be around 12 to 13 per cup. Of course, it's also depending on the festive month or not. Now this slide is showing the formula of the average per cup, which is get from target sales price divided by target sales unit. Then we can get the average around 12 ringgit per cup. So to set our product's price, we should sell at a selling price at least 12 ringgit 99 cents for each 150 ml cup of ice cream. Of course, the selling price will also go up down based on the market, inflation, and other situations. Thus, to achieve the cost, we decide to set 12.99 cents per cup. So the total percentage of the profit for our company is just the selling price 12.99 cents divided by direct material per cup 7.18 cents. Then we will know the total percent of profit, which is 181%. The reason why the percentage profit was so high is that whenever used to do a promotional sales, we can reduce our profit margin while still maintaining our total sales of unit for the certain month. But actually, when we collect the data from internet or refer to other competitors, till the moment this percentage profit in our market is still normal. So that's all for me. Thanks for listening. Now let me pass it to Mr. Safwan. Baik, terima kasih. Sebagai pengakhirannya atau conclusionnya, saya akan membentangkan summary ataupun hasil dapatan kami, apakah yang kami dapat daripada pembentangan ataupun tugasan kali ini. Baik. Summary, management accounting refers to those aspects of accounting that are primarily concerned with the financial planning through the analysis and application of financial data for crucial company management. Jadi, untuk meringkaskan, management accounting ni kita bukan sahaja nak tahu cost, tapi kita juga nak macam mana kita nak analyse dan juga kita nak gunakan data, financial data tu untuk kita manage company. Accounting's purpose is to give pertinent information to aid management in decision making. Macam saya cakap tadi, kita nak buat decision. Jadi perlunya management accounting, macam mana kita nak tentukan cost satu selling price tadi, macam mana kita nak tentukan markup percentage tadi, macam mana kita nak cari prime cost. Jadi ini adalah yang membantu kami di syarikat untuk merancang lah.
The purpose of this paper is to discuss the objective and major stage of managerial planning. Kita nak plan, macam kita plan macam mana kita nak macam bayar gaji orang, macam mana kita nak tentukan harga, cost, macam mana kita nak cari supplier, decision making and control process lah, as well as the role that managerial accounting plays in this process. Yes, bila ada business, tentunya ada income masuk dan keluar, jadi perlu ada financial management di situ. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Saya bagi pihak rakan-rakan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Maaf sekiranya terkurang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.